itu dia. Apa saya nampak pakaian yang ada di Eropah kan. Yang apa proses pembuatannya. Saya rasa macam lebih kurang dengan Malaysia ya. Tapi tak apa, kita tanya panel kita yang kita tengok industri yang ada di kita selalu kenalkan apa? Mak Saleh kan. Industri Mak Saleh tu pun yang apa yang mereka buat tu saya rasa sama je, and expertise tu ada di Malaysia. So mungkin kita boleh kembali bersama dengan panel-panel kita pada hari ini. Alhamdulillah bro dengan sis. Kita tonton video tadi, video klip tadi tu. Sementara kita berehat tu, kita tengok sama je kan. Apa proses dia dan apa yang dia buat. So itulah pakaian-pakaian saya rasa daripada Dior kalau tak silap saya yang tadi end credit tadi Dior. So yang profesional, yang mahal pun pembuatan dia macam tu. So mungkin saya nak tanya juga bro dengan sis, macam mana industri ni yang bro tengok fashion dalam pembikinan pakaian dan sebagainya yang ada di Malaysia ni. So apa pandangan bro dengan sis? Okey. Pandangan saya lah, kalau kita tengok fashion yang sekarang ada kat Malaysia, kita tengok lebih kepada fashion muslimah pun ada, fashion yang lebih kepada ke arah macam mana cakap? Okey. Satu dia pun sebenarnya terus saya cakap dia sebenarnya fashion ni ikut peredaran masa lah. Kadang benda fashion ni dah berlaku lah dalam 3 tahun yang lepas tu dia stop, tak mungkin dia akan berpusing kebalik. Maksudnya kan fashion ni boleh berpusing lah ikut peredaran masa, ikut abad lah senang cerita macam tu. So, mungkin bro boleh ni macam banyak nak cakap tu. Sebenarnya fashion ni pada zaman dulu lagi orang dah tahu kenaan dengan fashion. Okey, untuk ke arah yang lebih tinggi ni media sosial macam Instagram, Facebook, televisyen harus memainkan peranan yang penting lah untuk menaikkan martabat industri fashion dan pakaian ni. Apa pandangan bro dengan sis berkenaan dengan, kan kita di Malaysia ni kebanyakannya kita senang terpengaruh dengan fashion. Betul. Fashion luar. So bukan nak kata dalam fashion saja. Sebenarnya banyak budaya-budaya yang kita memang kita betul-betul kita tiru daripada luar. So sekarang ni yang saya rasa yang tengah hype is K-pop. Betul? Ya, betul. Yes. Adakah fashion yang yang budaya yang remaja kita ikut daripada luar tu, itu adakah fenomena ini sihat pada pandangan bro dengan sis? Pada pandangan saya, fenomena K-pop ni boleh, tapi kita sebagai rakyat Malaysia dan orang Islam janganlah melebih-lebih terikut-ikut K-pop. Dan kita kalau boleh naikkanlah martabat negara kita, Malaysia. Macam baju Melayu, kebaya, baju kurung dan lain-lain lagi. I see. So mungkin sis Bila ada nak sambung berkenaan dengan ni, fenomena saya lebih nak tahu pandangan bro dengan sis berkenaan dengan fenomena ni. Adakah ini satu petanda yang baik untuk Malaysia ataupun ianya adalah satu petanda yang buruk? Sebab kita punya anak bangsa, anak Malaysia suka meniru budaya luar, suka upkan budaya luar daripada budaya kita sendiri. Tak baik. Kalau tanya pandangan saya lah, bagi pandangan saya pula, benda ni macam tak elok, kurang sesuai lah, kurang sesuai, kurang elok, kurang baik untuk kita ikut lah. Sebabnya kita setiap orang kan ada jati diri sendiri. Kenapa kita nak membangga-banggakan negara lain, sedangkan negara sendiri, kita sendiri ada fashion yang ataupun pakaian yang kita sendiri boleh membanggakan. Kenapa kita perlu nak membanggakan fashion daripada luar? Bagi saya lah, pendapat saya lah. So sebagai golongan muda, tak kira lah golongan muda, golongan yang baru nak naik ataupun golongan yang berumur,
bagi saya pemakaian tu kadang melambangkan identiti seseorang lah. Bukan nak kata kadang pakai fashion tu tak bagus. Sebenarnya bagus juga, cuma kena berpada-pada lah. Takkanlah kita nak pergi majlis orang kahwin pakai baju yang K-pop, takkan. Macam tu lah maksud saya lah. Maksudnya kita nak pakai fashion tu, kita kalau boleh kita ikut kesesuaian majlis, tempat, acara. Pandangan saya lah kalau macam tu. So macam tu lah. Bro dengan sis, agak-agak pakaian saya ni sesuai ke dengan situasi saya sekarang? Terbaik. Kalau tanya Encik okey, sebab kira kalau pendapat saya lah, kira pemakaian Encik ni kira formal jugalah. Sebabnya kalau tak formal tu lain lah. Ni kira semi casual ke atau semi formal ke atau macam mana? Semi casual. Casual, nampak santai je. Okey, alhamdulillah. So sesuai lah dengan nama sembang industri tu. Cik gitu. Kita ada nama sembang industri ni. Okey. Saya percaya setiap kali kata bukan dalam bidang fashion je. So dalam banyak hal yang kita buat, kita akan ada mengidolakan someone atau kita ada mentor-mentor kita yang menjadi panutan kita sendiri. Kita menjadi ikutan, kita mengikut, oh dia buat macam ni lah. So macam bro dengan sis sendiri, ada tak mentor ataupun terikut-ikut dengan gaya orang lain, cara produce pakaian dan sebagainya? Kalau macam saya, pada saya nak katakan idola, saya tak ada idola. Idola saya yang bagi semangat pada saya, mak bapak saya, mertua saya, adik-beradik saya, orang sekeliling saya dan customer saya yang bagi semangat kat saya untuk saya lebih maju naikkan Diratisha Business. Okay, alright. Cuba kalau sis pula. Kalau sis macam mana? Sebenarnya kalau saya pun nak dikatakan ada mentor tu actually tak ada kot, sebab saya jenis yang nak kata kita terikut-ikut orang tu tak. Sebab saya nak kata mentor tu saya lebih kepada orang sekeliling lah. Terus terang sama juga macam husband, kita lebih kepada ibu bapa kita. Sebab kalau ikutkan saya punya perjalanan dalam bidang fashion ni daripada awal memang ibu bapa lah, parents saya, orang sekeliling yang memang mendorong saya ke arah ni. Kalau ikut kan saya memang asalnya saya memang zero dalam memang buat fashion. Memang daripada saya belajar dulu, saya memang bukan bahagian ni lah, bukan daripada sekolah teknik, bukan. So mentor saya sebenarnya adalah ibu bapa saya. Sebab diorang lah yang jadi pendorong saya sampai ke arah sekarang ni, sampai ke arah yang saya boleh buka perniagaan saya sendiri lah dan menggajikan orang. Macam tu lah saya cakap. I see. Sebab kalau betul. Kalau katalah kita tengok dalam industri Malaysia ni, yang mana yang terkenal kita tengok sebelum ni Datuk Rizalman. Betul? Ya. Yeah. Siapa tak kenal beliau? Siapa yang tak kenal beliau? So mungkin ada di antara menjadi ikutan, oh aku nak jadi macam Datuk Izalman, cara dia bercakap, cara dia dia produce, cara dia buat marketing. So mungkin itu yang saya tanya tadi tu. Mungkin bro dengan ada melihat, oh ini menjadikan aku sebagai satu titik tolak untuk aku push. Kenapa Datuk Izalman boleh? Kenapa tak nanti menjadi aku boleh jadi Datuk Rafiq pula? Macam tu. InsyaAllah. So kalau katalah dalam setiap kita mengeluarkan produk ataupun kita keluarkan satu-satu dia kata design. So bro dengan sis boleh tak cerita proses bagaimana bermulanya proses daripada awal sampailah baju tu layak untuk diletakkan di butik dan layak untuk dijual? Okay. Macam yang kami terapkan dalam kami punya production. Okay. Kita actually proses ni bermula dengan proses kita proceed dulu design dengan kita punya customer. So bila kita dah ada design, kita baru akan teruskan dengan pengukuran. Kita ambil measurement dia. So bila dah masuk measurement, kita dah proceed design, kita dah proceed material, fabric, lepas tu penggunaan butang ataupun zip, jenis warna semua. Kita dah proceed semua, baru kita akan masukkan dekat bahagian production.
bahagian production yang dimulai dengan bahagian pattern maker, lukis plan, seterusnya ke arah pemotongan, cutting, and then kalau macam baju tu macam menggunakan teknik macam pocket to box, kita akan ke proses fusing lah. Fusing dia punya interfacing. Fusing ni bermaksud kita iron kain di atas kain. Iron kain di atas kain. Kain tu kain gam lah. Interfacing, kita panggil dia interfacing lah. So maksudnya bila kita letak interfacing tu, dia macam lagi membuatkan poket tu akan terletak cantik bila hasil dia akan jadi siap cantik lah. Itu maksudnya kita kena letak interfacing dekat dia punya kain tu, fabric. Okay. So bila dah masuk proses interfacing, kalau yang melibatkan interfacing, kita akan terus ke bahagian jahitan lah. Masuk dekat link jahitan. So masa masuk dekat link jahitan tu, kita akan explain lah dia punya design macam mana. Lagipun kalau macam tak explain pun, dekat kita punya pengukuran, tiket pengukuran tu memang dah ada detail gambar yang perlu, maksudnya baju tu akan siap jadi macam mana dah. Dah ada diagram dia? Dah ada diagram dia, jenis teknikal dia, apa yang kita gunakan, sama ada jahitan tu berapa. So bila dah ke proses tu, masuk ke bahagian check, maksudnya bahagian QC. Sama ada betul tak teknik tu, jet tu betul. Pada settle bahagian tu, kita pergilah ke bahagian iron. Bahagian iron, seterusnya dah settle iron semua, baru bahagian packaging. So dah settle bahagian packaging, kita sama ada kalau macam customer tu walk in, kita akan inform kat dia lah by WhatsApp ataupun on call, suruh dia pick up lah dia punya uniform ataupun mana yang kita sebelumnya kita pergi ambil pengukuran dekat tempat customer tu, kita akan submit lah, kita akan hantar. So maksudnya biasa kita punya production ni, sesuatu barang customer yang masuk dalam production, estimate kita punya masa lebih kurang dalam 2 minggu. In case kalau betul-betul barang tu urgent, 1 minggu pun boleh. 1 minggu kita akan stopkan lah barang yang kurang urgent tu, kita akan masukkan yang urgent. So dalam tempoh seminggu boleh siap, insyaAllah lah. Macam tu lah kalau proses yang kita buat lah dekat dalam sistem Jurata Share Business ni. Dan dari situ juga customer dah ambil baju, kami akan suruh dia promosikan antara kawan dia dengan kawan dia juga. Ada situ juga cara mempromosikan company kami melalui customer kami. I see. So ni dari mulut ke mulut lah macam ni, macam tu ya? Ya betul. Dari mulut. Kadang kita kalau yang terbaru ni macam Hari Jururawat, kami ada buat promotion juga sebenarnya jururawat. So maksudnya harga daripada price yang sepatutnya normal, kita bagi kepada price yang lain lah. Maksudnya yang price yang murah tu yang membuatkan customer kita tertarik lah. Biasa tu kita kadang update je dekat status sama ada page Facebook, Instagram, di status WhatsApp. So dekat situ lah kita punya customer akan datang balik untuk order lah, repeat order.